الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين المعرب والمبني والسلس masuk dah masuk dah wasalis ka sini ka syabah wadi watani watalitu syabahu lahu fi niyabati anil fa'li wa adam ta'athuri bil amili qala musannif rahimahullah taala yang ketiga daripada syabah apa nama isim syabahnya isim itu dengan haraf jadi al-mu'rab itu dia boleh saja isim boleh saja fi'il yang mana isim itu asal dia adalah al-aslu fil i'rab fil mu'rab itu ialah isim itu pun khilaf ulama dan fi'il itu asal dia ialah mabni fi'il amar fi'il madi mabni cuma fi'il mudhari maknanya mu'rab tu jadi kalau mabni itu isim mana haraf adalah tonggak kepada mabni jadi maknanya yang isim itu ada mu'rab ada mabni tu kemudian fi'il mabni madi amar mabni dan fi'il mudhari yang berhubung dengan nun niswah juga mabni tu jadi ceritanya ialah isim ini limadha li ay syai kerana apa suatu kah yang yubna alism mana dibenakan akan isim kerana asal dia al aslu fil ismi ialah al mu'rabu mu'rab tu maka jawab dia ilah dianya dasarnya ialah kerana dia tu menyerupai dengan haraf tapi wajah keserupaan itu adalah pelbagai tu pada dasarnya bapa isimnya yang jadi mabni kerana dia lari daripada jati diri dia tu jadi mu'rab itu isim mu'rab itu dipanggil isim yang mutamakin mutamakin fi babi tasmiyatih pada bab keisimannya mutamakin mu'rab tapi di sana dia ada mutamakin amkana tu terlebih teguh lagi dari segi keisimannya iaitu dia tu bertanwin jadi kalau dia tu mu'rab itu dia jati diri isim dia tu dah ada mutamakin jadi boleh saja yang mu'rab itu yang terima tanwin yang tidak terima tanwin jadi kalau yang mu'rab lagi pula bertanwin itu dia panggil mutamakin wa amkana mana yang tamakum pada bab keisimannya dan juga terlebih orang panggil tamakum makna terlebih mantap teguh rasikhah jati diri keisimannya itu
Jadi isimnya sepatutnya dia tu mu'rab lah. Tiba-tiba dia jadi mabni. Limata? Kerana apa? Li syabahil harfi. Kerana menyerupai dengan harah. Lalu menyerupai itu dari apa sudut. Maka itulah wathalithu maknanya al-wajuhus thalithu. Begitu. Maknanya wajah yang keduanya ialah syabahu lahu fin niyabati. Menyerupainya isim lahu baginya bagi harf. Menyerupai isim bagi harah tu fin niyabah pada mengganti. Mana harah ni dia ganti anil fi'li. Dia ganti daripada fi'il. Maka isim pun juga ganti, ada juga. Isim itu dia ganti daripada fi'il. Satu, yang keduanya wa adami ta'thuri bil amili. Yang kedua, dia niyabah daripada fi'il dan ketiadaan terkesan dengan amil. Tu ke harah tak boleh nak amalkan dia. Tak boleh amal, tak boleh nak buat satu dia. Dia yang beramal pada isim ni. Jadi dia tu tak boleh, dia tak jadi ma'mul haraf ni. Jadi tidak terkesan amil, tak boleh nak apa-apa kepada haraf. Jadi isim pun dia kena ada dua ciri. Yang pertama dia tu ganti daripada fi'il, haraf dia ganti daripada fi'il. Maka isim pun ada yang ganti daripada fi'il. Yang kedua, haraf tu dia tidak terkesan oleh amil. Maka ada juga isim tu yang tidak semua isim tu yang tidak. Jadi isim yang terkesan dengan amil itu tidak mabni lah. Sebab dia tidak serupa dengan haraf. Keserupaan dia dengan haraf itu dari sudut ni. Dari segi niyabah dan juga dia tu tidak terkesan dengan amil. Jadi kalau ada isim itu yang terkesan dengan amil, itu dia tidak mabni. Tu. Tadi dua syabahu lahu fi niyabati anil fi'il serta tidak ta'atsur bil amili. Mana amil itu tidak memberi kesan, memberi pengaruh kepada dia. Mana misal dia? Wa dzalika ka asma'il af'ali. Demikian itu yakni niyabah anil fi'li dan adami ta'atsuri bil amili itu seperti isim fi'il. Jadi isim fi'il ini dia ganti daripada fi'il dan tidak ada sesuatu yang boleh menamalkan akan dia. Amil tidak memberi kesan kepada isim fi'il. Tu. Jadi nahu daraki zaidan. Tu. Jadi daraki itu ialah ismu fi'lin. Jadi dia tu ganti daripada fi'il, yakni dia beramal. Dia menasabkan akan maf'ul makna zaidan. Tu. Tapi tiada sesuatu yang boleh menamalkan akan dia. Maksudnya dia tu bukan jadi ma'mul bagi siapa-siapa pun. Daraki zaidan. Jadi fadaraki mabniun. Daraki saat itu dibina akan dia limaza li syabahihi, kerana syabahnya daraki itu bil harfi, dengan haraf. Fi aisyai, pada suatu perkara. Pada apa suatu perkara kah yang dia tu menyerupai dengan arah? Fi kaunihi ya'malu. Pada keadaan daraki itu boleh beramal, wala yu'malu fihi ghairuhu. Dan tak boleh diamalkan padanya pada daraki itu oleh yang lain. Wala ya'malu, tak boleh beramal padanya pada daraki itu oleh yang lainnya lain daripada daraki. Jadi kama anal harfa kadzalika. Sebagaimana bahawasanya haraf itu kadzalika, yakni kaunhu ya'malu wala ya'malu fihi ghairuhu. Jadi haraf lah gitulah. Haraf ni dia buat orang yang bolehnya. Orang nak buat dia tak boleh. Tu. Itu makna perangai haraf. Jadi isim bila dia ada perangai serupa haraf ni, itulah. Itu ada wajah syabah. Ada wajah syabah. Wajah yang menyerupai akan haraf itu dia menjadikan dia tu bina, sebab haraf ini identiti dia ialah dia tu mabni. Jadi kalau dah sesuatu itu dah menyerupai dengan haraf, bermakna dia akan mengambil sifat ataupun perangai haraf itu. Tu. Wahtaraza biqaulihi, dan menjagalah oleh musannif dengan kata musannif bila ta'atsurin. Jadi muallif kita, musannif kita dia jaga qaid dengan kata bila ta'atsurin. Kata niyabatil anil fi'li bila ta'atsurin. Iyalah dia tu ganti daripada fi'il tanpa dia tu terkesan oleh mana-mana amil. Yani amma naibun anil fi'li. yakni tanpa bila ta'atsurin. Jadi qaid dengan kata bila ta'atsurin itu ihtiraz daripada musannaf kita, amma naibun,
amma naba daripada bare yang mengganti anil fi'li. Dianya ganti daripada fi'il, tapi wahwa muta'atsirum bil amili, tetapi dia terkesan dengan amil. Itu dia. Ya, sebab tu lewat mari dengan bila ta'atsurin. Jadi bukan semata-mata mengganti daripada fi'il, serta dia tu tidak terkesan oleh mana-mana amil. Jadi kalau isim ini dia tu memang ganti daripada fi'il juga, tetapi dia ni terkesan dengan kemasukan amil, maka itu tidak mabni. Itu tidak kuat keserupaan dia tu dengan haraf. Dia hanya menyerupa dari sudut boleh ganti daripada fi'il saja. Tapi tentang sebagaimana harah tu tak terkesan oleh amil, dia tak ada makna itu, sifat itu. Maka dia menyerupai, dia akan harah itu tidaklah berapa sangat. Maka dengan sebab itu tidaklah terbina akan dia. Tu. Jadi maksudnya kita dia sebut dia kait dengan perkataan bila ta'atsurin itu ialah untuk nak mengeluarkan manaba anil fi'li wa huwa muta'atsirun bila amili. Nahu contoh dia apa dia? Nahu wazalika maknanya manaba anil fi'li wa huwa muta'atsirun bila amili. Mana wazalika bermula demikian itu kata manaba anil fi'li wa huwa muta'atsirun bila amili. Nahu ialah seumpama darban. Darban zaidan. Darban itu ialah masdar. Jadi masdar ini dia ganti daripada fi'il, dia beramal seperti fi'il juga. Tetapi dia boleh diamalkan oleh fi'il. Tu. Dia nak semeh dah dengan harah ni. Apa pula? Dia boleh ganti fi'il. Tapi bila masuk amil dia terkesan. Jadi tak kuatlah penyerupaannya itu. Jadi nau darban zaidan makna pukulan akan Zaid. Tu makna darban tu dia adalah fi'il, dia tu fi'il mahzuf. Dia tu diamalkan oleh fi'il darban tu sendiri. Tapi dia tu ganti, dia mengambil peranan fi'il juga. Dia boleh menasabkan akan maf'ul. Mana Zaidan tu maf'ul dia. Bermakna dia tu berperanan seperti fi'il juga. Maksudnya dia tu naba anil fi'li. Tapi sayangnya dia tu muta'atsirun bil amili. Saya lah ke mana sayang, maksudnya ialah tak boleh nak dibenakan dia lah. Tu. Fa innahu, maka bahasanya darban tu naibun, dia mengganti manaba idrib pada tempat idrib fi'lul amri. Pukul olehmu akan Zaid. Tu. Jadi darban itu menempati kita kata idrib. Walaisa bimabniyin, dan tidak adalah darban itu benu mabni, tidak. Limadha? Li ta'atsurihi bil amili, kerana terkesannya darban itu dengan amil. Tu. Jadi yang dia masuk tu kepada dia, sebab ada yang mengamalkan akan dia. Sebab tu darban maknanya dia tidak mabni. Tu. Fa innahu, maka bahawasanya darban itu mansubun, dinasabkan akan dia bil fi'lil mahzufi, dengan fi'il yang mahzuf. Tu. Bi khilafi daraki tadi, bersalahan. Orang panggil wazalika, maknanya demikian itu kata darban itu bersalah. Ialah dengan bersalahan daraki fa innahu, maka bahasanya daraki itu semua fi'lin amri, maknanya wa in kana iban ani adrik. Adrik man adraka yudriku, adrik. Sekalipun dia tu ialah yang mengganti daripada adrik, dapatkan olehmu. Mana adrik memperdapatkan olehmu. Tapi falaisa muta'atsiran bil amili, maka tidak adalah daraki itu ialah terkesan dengan amil. Maksudnya amil tak boleh buat apa-apa kepada dia. Tu. Maka dia, sebab itulah dia tu jadi mabni. Jadi makna dia tu mengganti mana bal fi'li, serta dia tu orang panggil terkesan dengan amil, sepertilah haraf. Dan tidak terkesan dengan amil, seperti haraf. Haraf pun tidak terkesan. Laisa muta'atsiran, falaisa, maka dia tidak terkesan dengan amil. Supaya haraf lah. Haraf tak terkesan oleh amil. Tu. Ya, haraf ni pandai buat orang aja, orang nak buat dia tak boleh dia pandai arah orang arah dia tak boleh. Wa hasilu ma dzakarahul musannifu, dan kesimpulannya barang yang menyebutkan dia akan matu' al musannif annal masdaran mawdu'a, bahawasanya masdar yang dihantarkan maudhi' al fi'li, mana masdar yang dihantarkan dia pada tempat hantar fi'il. Masdar yang dihantarkan pada tempat hantar fi'il. Ada masdar yang tidak dihantar pada tempat hantar fi'il. Tu.
Jadi masdar yang dihantarkan dia pada tempat hantara fi'il iaitu beramal. Pada pihak beramal. Wa asma al-af'ali ataf kepada masdar al-mawdu'ah maudi' al-fi'li. Dan isim-isim fi'il ishtaraka fin niyabati. Kedua-duanya itu istirat bersekutu pada menggantikan manabal fi'li pada tempat fi'il. Sama Jadi kalau masdar yang dihantarkan pada tempat fi'il itu dia samalah dengan isim fi'il, yakni sama-sama niyabah manabal fi'li. Lakin akan tetapi al-masdaru muta'athirun bil amili. Tetapi masdar ini dia terkesan dengan amil. Sedangkan ismul fi'li tidak terkesan oleh amil. Tu. Jadi fa'u riba maka di i'rab akan al-masdar al-mawdu'a maudi' al-fi'li ni. Limada? Li'adami musyabahatihi al-harfa. Kerana ketiadaan menyerupainya masdar akan haraf. Tak boleh nak kata serupa dengan haraf. Sebab dia hanya boleh ganti fi'il saja, tapi dia tidak mana dia terkesan dengan amil. Haraf tidak terkesan dengan amil. Jadi kalau isim fi'il, mana dia boleh ganti tempat fi'il serta dia tidak terkesan dengan amil. Wa asma'ul af'ali ghairu muta'athiratin bil amili. Permula isim fi'il tidaklah terkesan dengan amil. Jadi amil tidak mengubahkan dia, men'irabkan dia. Jadi fabuniyat maka dibinakan akan asma'ul af'al. Tu. Sebab apa? Li musyabahatiha, kerana menyerupainya asma'il af'al al-harfa akan haraf. Tu serupa. Sebab dia tidak terkesan dengan amil sebagaimana haraf. Fi annaha, pada keadaannya asma al-af'al ini naibatun, ialah yang mengganti anil fi'li. Dia tu ganti pada fi'il. Wa ghairu, yang kedua, wa ghairu muta'athiratin bih, dia tidak terkesan dengannya dengan fi'il, dengan amil. Tu. Jadi sama serupa dengan arah. Kalau begitu dia tu dah serupa sangat dengan arah, maka dia tu mabni, dibinakan dia. Isim fi'il. Wa hadha alladhi dzakarahu al-musannifu mabniun ala anna al-asma'il af'ali la mahalla laha min al-i'rab. Ini alladhi dzakarahu, bermula ini, wa hadha alladhi, bermula ini yang menyebut akan dia akan alladhi itu oleh musannif, mabniun ala, ialah dibina, yakni berdasarkan di atas bahawasanya isim fi'il la mahalla laha, tidak ada tempat baginya bagi asma'il af'al minal i'rab, daripada i'rab. Tu. Jadi kalau isim fi'il tu makna tak ada tempat bagi i'rab, dia tu tak jadi apa-apalah. Jadi maf'ul ka fa'il ka gapo dak tu. Jadi hok kata lagu ni maksudnya isim fi'il yang tidak ada mahal baginya i'rab. Tu. Wal mas'alatu khilafiyatun, bermula masalahnya ialah khilafiyah. Maksudnya ialah isim fi'il ini ada juga yang dia tu ada baginya mahal bagi i'rab, maka dia tu mu'rab tu. Jadi masalahnya ialah mana jadi itu dalam idza qulta hayhata zaidun matalan. Jadi kenapa fi arabihi fal ulama mana fi arabi thalathatu ara'in. Lawalu wa huwa madhhabu akhfash jangan annahu anna hayhata ismu fi'lin madin mabni ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Satu. Watani wa ra'yu Sibawi mubtada'un mabniun ala al-fath fi mahall raf'in fa huwa muta'athirun bi amilin. Jadi kalau pandangan macam hayhata zaidun kalau pandangan Sibawi, hayhata tu dia jadi mubtada, dibinakan dia di atas tak apalah makna hayhata zaidun tapi dia tu fi mahall raf'in, pada mahall rafa'.
Karena fahuwa makna muta'athirun bi amilin maknawi. Makna dia tu jadi wa huwa alif tidak. Jadi macam contohnya hayhata zaidun itu yang sahihnya itulah di sisi mazhab akhfash tu akhfash maksud hayhatu la mahallalahu minal i'rab. Jadi itu betul lah. Dia tu maknanya orang panggil maknanya apa nama orang panggil serupa dengan haraf. Sebab dia tidak ada i'rab, makna tidak terkesanlah dengan amil. Tapi kalau pandangan Sibawai, anna hayhata tu pada contoh hayhata zaidun mubtada'un, cuma dia tu mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Tu. Jadi kalau ra'yun mazaning hayhata zaidun tu hayhata tu maf'ulun mutlaq. Mutlaq mana masdarlah li fi'lin mahzufin min maknahu. Begitu ada 3 i'rab hayhata zaidun. Jadi nak ayat kata isim fi'il ni pun dia ada khilaf wal mas'alatu khilafiyatun. Maksudnya isim fi'il ni pun ada hok kata dia tu tidak terkesan dengan kemasukan amil tu hok mana? Iaitu isim fi'il yang tidak ada mahal baginya minal i'rab. Jadi kalau di atas kata ulama mengatakan isim fi'il itu seperti hayhata zaidun itu, kalau dia tu ada makna dia tu ada mahal, ada tempat bagi i'rab seperti dia jadi mubtada saat ni. Hayhata zaidun pandangan Sibawai bermakna ini dia terkesalah dengan amil. Sebab amil dia tu ibtida, amil maknawi. Tu. Itu pandangan itu ialah syabah yang ke wa nadhkuru dzalika fi babi asma'il af'al. Kami akan sebut zalika masalah khilaf saat ni, khilafiyah saat ni pada bab asma'il af'al. Tu bab yang membicarakan khusus tentang asma'il af'al. Tu di sana kami akan royaklah masalah khilaf. Maksudnya isim fi'il yang ada mahal baginya i'rab, yang ada yang tidak ada mahal baginya minal i'rab. Tu. Warabi'u yang keempat yakni syabahu mabni isim. Syabahul ismi bil harfi ini ialah syabahul harfi fil iftiqaril lazimi. Tu dia. Yakni menyerupai isim itu akan haraf pada berhajat yang lazim. Tak dapat tidak. Lazim makna tak dapat tidak, mesti wajib. Berhajat, tak dapat tidak, berhajat. Tu. Wa ilaihi dan kepadanya lah, kepada syaful harfi fil iftiqaril lazimi asyarat isyarat oleh musannif bi qawlihi dengan kata musannif wa kaftiqarin usila. Seperti makna iftiqar yang ditaksilkan akan dia, dibuat asalkan dia. Wa dzalika bermula demikian itu syabahul harf fil iftiqaril lazimi, yakni syabahul ismi al harfa, menyerupai isim itu akan haraf yang menyebabkan dia itu mabni pada berhajat yang lazim, ialah kal asma'il mausulati, seperti isim-isim mausulah. Jadi isim mausulah itu dia berhajat kepada silah, dia berhajat kepada aib. Itu iftiqar yang lazim, yang tak dapat tidak. Jadi sebagaimana makna harah lah. Harah dia berhajat kepada muta'alaq dia. Untuk menyempurnakan makna dia, sebab di dalam harah itu tidak di atas diri dia sendiri. Tu. Jadi isim yang mabni ini seperti isim mausulah. Maka dia tu mabni kerana dia serupa dengan haraf. Dari sudut mana? Fil iftiqaril lazimi. Tu. Nahwu alladhi, itu isim mausul. Nahwu alladhi fa innaha, maka bahwasanya al asma al mausulah muftaqiratun, berhajat ya fi sa'iri ahwaliha, pada sekalian ahwalnya, ahwal asma'il mausulah, ila silati, kepada silah. Jadi kalau tidak dapat dimengertikan isim mausul itu, silahnya jumlah yang duduk selepas daripada isim mausul itu. Jadi fa asbahat al harfa, maka menyerupailah oleh isim mausul itu akan haraf. Tu. Fi mulazamatil iftiqar, pada melazimkan berhajat, mana hajat yang sangat, mana iftiqar berhajat yang lazim, yang tak dapat tidak.
Jadi fabuniyat, maka dengan sebab itu maka dibenakan akan dia akan al-asmaul mausulah. Wa hasilul baitaini, kesimpulan dua bait. Dua bait yang telah terdahulu ini. Kasyabai walin spim majid tanah tu singkat. Annal bina, bahawasanya bina yakunu fi sittati abwabin. Jadi bina itu adalah dia pada 6 bab. Mana nebak al-mudmarat, al-mudmaratu boleh ataupun al-mudmarati. Jadi badal. Isim dhamir, tu. Isim dhamir, ada bab isim dhamir. Wa asma'u syarti, isim syarat. Dan syarat. Seperti ma, wa asma'ul istifham, isim istifham, hal, mata. Wa asma'ul isyarah, sani ismu asma'ul syarti, ini asma'ul isyarah. Isyarah mana hadha, tilka, wa asma'ul af'al, seperti saat inilah daraki, wal asma'ul mausulah. Dan juga isim-isim mausul. Dia ada setengah guru tu hak nak mengaji tu dia tambah 2 jadi 8. Itulah ba'dul alami. Ba'dul alam itu ialah isim yang alam, isim alam yang ditarkik akan sebagai tarkik masjid, sebagaimana Sibawaihi hadaratul maut tu ba'la bakka. Dan lagi satu lagi yang ke-8-nya yang mabni juga ialah al-adad. Al-adad min ihda asyara ila tis'ata asyara illa ithnai asyar. Sebelah siapa 19 itu mabni juga. Malaikat ithnai asyar. Malaikat orang panggil 12 mu'rab. Isnai tu. Jadi sebelah siapa 19 tu makna mabni. Tu. Qala wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Wa mu'rabul asma'i, bermula yang di-i'rab daripada isim-isim. Itu idafah sifat kepada mausuf. Asalnya al-asma'ul mausufah. Al-mu'rabah. Isim-isim yang mu'rabah. Gitu. Kemudian dipasing, dibuat secara idafah. Yang mu'rab daripada isim. Yang mu'rab daripada isim maksudnya isim mu'rab. Ma barakad salima, yang sesungguhnya sejahtera lah ya, min syabahil harfi. Jadi kalau begitu kita sebenarnya sudah fahami bahasanya apa isim itu mabni ialah kerana super ngaraf. Jadi kalau isim itu dia mu'rab, bermakna dia selamat daripada menyerupai haraf. Tu. Min syabil haraf, mana misalnya ka ardin wa suma, seperti ardin. Jadi ardin, itu makna mu'rab, ardun wa suma, dan juga suma. Tu. Qala yuridu anal mu'raba khilaf, menghendaki oleh musannif bahasanya mu'rab itu ialah menyalahi mabni, khilaful mabni. Menghendaki oleh musannif akan bahasanya mu'rab itu ialah apa dia? Khilaful mabni, yang menyalahi akan mabni. Wa qad taqaddama annal mabniya, sesungguhnya telah terdahululah bahasanya mabni ma asbal harfa, mana isim isim yang mabni itu ialah yang menyerupai akan haraf. Fal mu'rabu ma lam yushbihil harfa, maka mu'rab itu barang yang tidak menyerupai haraf. Wa yang qasimu ila sahihin, dan mu'rab isim yang mu'rab ini dia terbagi kepada sahihin, mana mu'rab isim mu'rab yang sahih. Apa dia yang sahih? Wa huwa ma laisa akhiru harfa illatin, itu barang yang tidak adalah akhirnya, akhir mar itu ialah harfa illatin, ada harah illah. Mana misalnya ka ardin, jadi ka ardin itu tidak ada harful illah. Tu.
Wa ila mu'talin, dan kepada mu'tal yang diilahkan akan dia. Wa huwa ma akhiruhu harfu illatin, itulah barang yang akhirnya nyama itu ialah haraf illah. Ada haraf illah mana? Kasuma, seperti suma tu di dua misal tu. Ka ardin wasuma. Wasuma tu ada haraf illah. Tu. Wasuma ni gap dia suma ni. Tu. Lughatun fil ismi adalah satu bahasa, satu lughah cakapan orang Arab pada isim. Jadi dia panggil suma. Dia waliknya orang panggil ismun, isim, dia panggil suma. Satu lughah lah. Wa fihi, dan padanya pada suma tu. Pada suma tu situ lughatin pula dah. Ada ne lughah, ne cakapan. Ismun bermakna bidhamil hamzati wa kasriha. Bukan yang padanya pada isim. Wa fihi fil ismi. Fil ismi ni, fil ismi. Pada bukan pada suma, ada pada isim tu. Isim tu dia ada ne lughah. Ada ne lughah dia isim ni. Tu. Jadi apa dia? Ismun, satunya ismun bidhamil hamzati wa kasriha. Dengan dhammahkan kasrah, dengan dhammahkan hamzah dan kasrahnya hamzah. Dhammah mana usmum, dhammahkan hamzah jadi usmun lah. Usmun ismun. Dua situ. Satunya usmun, dhammah. Yang kedua ialah ismun. Dua. Wa wusimun. Wusimun. Wusimun bidhamisin. Wa kasriha. Dhammah sing sumun dan juga kasrahnya. Wusim tu wa wusimun. Mana jamnya ismun biasanya wa kasrah. Wa mana nampaknya wa tu wa rataf tu. Tapi sini dia dah ambil tu dua dhammah wusimun. Wasimun. Jadi bidhammi sing tuan. Dhammah sing sumun. Wakati mana simung, sumung, simung, pak, was, wa tu bukan wusimah. Bagi tu bagi sing tu rupanya, tapi dia atas wa ni. Memang wasuma wasima. Mana suman siman. Bidam misin wa kasriyah mana aidan juga. Jadi ni semua. Ismun usmun. Sumung simung. Kemudian suman, siman. Tu. Itulah neluh dia ni. Wayan qasimu al-mu'rabu aidan, dan terbagi oleh isim mu'rab juga ila mutamakinin amkana, kepada yang mutamakin lagi pula amkana, yang teguh, mantap dan terlebih teguh. Wahwa mutamakinu amkana ni apa dia? Wahwa al-munsarifu, makna isim yang bertanwin, yang boleh terima tanwin. Jadi terima tanwin itu dia panggil amkana. Mu'rab itu makna mutamakin. Jadi isim mabni itu tidak mutamakin. Dia mutamakin itu maksudnya mu'rab, boleh berubah. Kemudian dia pula bertanwin, bermakna itu amkana. Ada yang mutamakin saja, dia tu boleh di-i'rabkan. Tapi dia tidak amkan, maknanya tidak. Amkan maksudnya ialah tidak boleh menerima tanwin. Mana misal dia ka Zaidin, hak ni dia panggil mutamakin amkana. Wa amrin, amar. Wa ila mutamakin, dan kepada terbagi dia kepada mutamakin ghairu amkana, makna mutamakin tapi tidak amkana. Tidak, maknanya dia tu tidak boleh terima tanwin, dia boleh berubah. Ya amadu, amada, mutamakin ghairu amkana wa huwa ghairu munsharif. Dan itunya amkana tu yang tidak boleh terima tasrif. Nahu mana?
Mutamakin saja, tidak amkana. Ahmada. Ahmada tu dia panggil mutamakin, isim mutamakin. Mutamakin maksud tamakun dia fi babil ismiyati, pada bab keisimamnya. Wa masajida wa masabiha juga begitu. Ini dipanggil mutamakin saja. Mutamakin saja tapi tidak amkana. Amkana tu maksudnya yang boleh terima tanwin. Karena tanwin itu memantap lagi keisimamnya. Fa ghairul mutamakkini huwal mabniyu, dan yang tidak mutamakin tak usah kata amkana. Mana yang tidak mutamakin itu ialah isim mabni. Jati diri dia. Wal mutamakkinu huwal mu'rabu, dan yang mutamakin itu ialah yang mu'rab. Wa huwa kismani pula. Kismani mutamakin amkana wa mutamakin ghairu amkana. Yang mutamakin amkana tu isim-isim mu'rab yang boleh terima tanwin. Wa mutamakin ghairu amkana maknanya dia mutamakin saja tapi tidak menegur, maksudnya dia tu boleh di i'rab tapi tidak boleh terima tanwin. Gitu ya. Sebelum ghalabah mengantuknya, kita beralih kepada kitab yang lain pula. Qala wa fi'lu amri wa mudi buniya ila akhir wa subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Sebentar. Mengantuk. Ai. Mana dia? Ni boleh. 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 Mengantuk. Iya. Nah boleh hadiah. Oh hebat nah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa anfusina wa min sayyiati a'mal. Faman yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Amma ba'd. Faqala Syekh Al-Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surah 90. 92 dah. Pada kata baris yang berapa? Babu salatin nafli. Ini ialah suatu bab pada menyatakan semaya sunnah. Dan makna naflun, makna nafal itu iaitu barang yang dituntut oleh syarak memperbuat akan dia. Mana syarak tuntut kita buat dan diharuskan meninggalkan akan dia. Yang ini dengan bahawa tidak ada janji seksa terhadap meninggalkan akan dia. Dan berhampiran, maknanya berhampiran makna naflun dan sunnah, mana sunnah dan tatawwu. Maknanya berhampiran itu bermaknanya ada berlebih kurang. Yang ini berhampiran maksudnya ada maksudnya kalau ala sabil tawassu' makna kita kata makna sama je, serupa jelah. Tapi mafhum daripada ibarat dia kata berhampir itu maksudnya adalah lebih kurang sikit-sikit tu. Naflun dan sunnah dan tatawwu' dan mandub dan mustahabun dan muraghabun fih. Bukan marghub, muraghabun yang digemarkan padanya, dan hasan. Tu ada juga hasan, tu bersuatu makna. Tu. Su'ila radhiyallahu an, ditanyakan akan radhiyallahu an daripada yang terlebih afdal ibadah atas itlaq. Secara itlaq mana secara dasarnya apakah ibadah yang paling afdal? Apa ia? Adakah peran sabilillah? Kerana
Elak dia nyo boleh jadi. Mana adakah dia buat pertanyaan ni? Adakah perang sabilillah kerana membuangkan nyawanya? Maksudnya merisikokan ancaman nyawa. Nih. Maka mana perang fisabilillah ni maknanya belum tentu balik. Nih, pertaruhannya adalah nyawa. Maka nampak-nampaknya ni nampak-nampak nak boleh ke dia ketuk juara ni. Juara ni. Makna kita tanya, enggak kita tak ikuti sangat ni. Malas Senin tu kita tanya. Kita tanya boleh siapa tu maksudnya hok tilawatil Quran ni. Pengajar tu demo ajak makan lah ni. Kita bertanya lah boleh siapa masuk kita tilawah tu apa-apa dia malam satu. Demo pun dia boleh boleh pasir putih dia kata. Boleh pasir putih tidak ke pasal air ni. Pasal dia peringkat daerah dulu dia kata. Rupa-rupa demo royak dikit bagak. Malam Ahad tu dikit bagak kata. Aduh tak ada argo lah. Kita tanya tilawah tu boleh kau siapa? Dia mau jawab dikit bagak. Aduh lah ni tu. Malam Ahad tu kita pun tak ada tahulah mana. Maknanya ni. Jadi adakah ni? Maksudnya ialah nak ayat kata ni bila perang fisabilillah bermaknanya pertaruhannya adalah nyawa. Di situ nampak macam nak lebih dia tu. Ataupun atau membuangkannya kerana meninggikan agama Allah Taala. Jadi mempertaruhkan nyawa apa tu untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah itu satu amalan yang sangat lebih? Atau haji. Boleh jadi haji ke? Kau haji. Apa pula kata haji tu? Kerana ia ibadat yang bersusun, maksudnya gabungan daripada badan dan harta. Tubuh badan letih buat haji ni. Kalau jenis tak ada kederak gak ni, al-maklum sajalah. Itu. Dan maknanya gabungan pitih banyak juga habis pitih ni. Tu. Jadi nampak-nampaknya haji tu hok lebihnya. Makna kerana dia bersusun daripada badan dan harta. Atau zakat ke? Zakat berkali juga apa? Kerana menyatakan benar oleh yang mengeluarkan, iaitu hartanya diberikan mustahiknya orang berhak terima zakat. Dia zakat ni makna sedekah lah ni. Sedekah wajibatun. Dia maknanya ibadat ini dia ada perangai tersendiri. Makna ibadat yang pelbagai ni maknanya dalam kitab tasawuf makna hikam kita pun disebut tentang talwin, mana mewarna-warnikan ibadat itu. Hikmah yang besarnya kerana Allah Ta'ala tu melera kepada kita ni jemung. Perangai manusia jemung dengan perkara yang satu. Jadi makna setara benda kita paling berakhir sekali pun kita tak boleh dengan satu hal. Gap dia benda kita paling berakhir makan. Boleh ke tak kita makan ni makan hok tolong ni. Jadi dia nak menikah tu dia gilah kursus perkahwin ni. Di kursus perkahwin ni tu salah satu daripada selok kursus perkahwin ni tu. Maka seorang ustazah itu dia mengkhususkan, dia tujulah kepada itu ada belaka mana peserta tu laki-laki perempuan ni. Tapi dia mengkhususkan pesanan kepada kaum wanita lah yang bakal menjadi isteri ni. Jadi itu dia menganjurkan supaya isteri ni maknanya belajarlah tentang menjadi isteri. Kerana mana tugas seorang isteri itu ialah meredakan suami ni. Untuk mendapat orang panggil keredaan Allah Ta'ala pada tahap yang tertinggi ni. Jadi makna seorang isteri dia kena usaha cari jalan supaya tok lelaki tu reda, makna suka. Maka dengan pelbagai cara, di antaranya ialah kita ni tak terlepas daripada bab makan ni. Jadi kita kena tahu ni, awak seksa awak jadi isteri kepada suami awak kena tahu habis awak tu suka makan gapo dia ni. Tu. Buatlah masak ke ataupun makan ni habis awak suka ni. Dia sekali mana dia balik mengaji ke mana kerja ke balik makan mana suka ni, seronok ni, gembira ni. Itu memasukkan kegembiraan dalam hati orang Islam pun mana seumurnya satu fadilah yang sangat lebih. Apatah pula lagi tok lelaki ni. Tu. Jadi mana caranya sebab ni dah ni. Jadi maknanya cara dia awak tanyalah tok awak tu. Habis awak tu suka makan gab dia ni. Oh dia terkesan dengan ceramah ustazah saat ni. Bila dia menikah dia pun selalu dah praktik selalu tanya tok dia mu abang bagi gapo gak mana abang enggak kalau tamie enggak muncul mulut ni. Dia pun bila tahu gitu dia nak amal ni. Dia mana kali dak buat bergapo kena panggil masuk kursus perkahwin ni kena bayar benar ni.
Dia amal dia kata pagi pun dia waktu menye sarap pe. Untuk abang dia. Tengah hari pun dia waktu menye, malam pun dia waktu menye. Nak hari lagi tu. Akhir sekali tok laki dia menonye. Menonye mana boleh kita ni. Makan ni benda kita paling berahi pun kita tak boleh yang sama. Ini ke pula ibadat itu bukan benda yang kita gemar. Nafsu kita maknanya bersifat tidak suka kepada ibadah ni. Maka lebih mustahak lagi perlu ditalwinkan akan dia, dipelbagaikan akan dia ni, menyebabkan kita tu tak rasa jemu. Selain daripada itu juga ialah sebenarnya ni Allah Taala mempelbagaikan jenis ibadat ni kerana setiap ibadat itu dia ada tarbiyah dia. Dan setiap ibadat itu dia ada tarbiyah yang tersendiri. Kalau semaya ni merupakan jam'ul iqrarat. Himpunan ikrar. Ikrar ni gabriel fungsi dia, pengakuan. Nak suruh gabriel mah. Kalau kita suruh orang mengaku. Apa? Maksudnya tujuan apa nak suruh orang mengaku? Nah, sebenarnya kita kata dalam politik misalnya bila seorang pemimpin itu bila dia tengok pengikut-pengikut dia mula ewek dah dia akan panggil seorang sama seorang. Untuk buat apa? Buat pengakuan. Tujuan buat pengakuan apa dia? Supaya tidak lari. Supaya tetap. Supaya juga macam orang panggil zaujah mak kau misalnya kita kata dia kata lama dah habis tak kata kata gapo pula I love you dah. Buat apa? Sebab dia tengok abang dia mula ewek dah. Balik lewat jadi jadi apa tu? Nak suruh mengaku tu. Nak suruh mengaku, nak suruh tetap. Begitulah Allah Ta'ala dia paksa kita setiap hari. Makna mari Allahu Akbar. Semua tu pengakuan. Berada perduman asyhadu an la ilaha illallah. Itu makna ikrar. Lafaz syahadat tapi maksud dia ikrar. Dan banyak makna tafsir dia. Jadi maknanya semua tu mengaku Allahu Akbar. Kita mengaku. Buat pengakuan demi pengakuan. Makna dengan tasbihnya apa semua tu. Semua pengakuan kita. Maksud dalam arti kata membesarkan Allah Ta'ala. Mengaku bahasanya kita nak serah diri kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian tasbihnya menafikan kekurangan di Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama maksudnya menisbatkan kesempurnaan Allah Ta'ala secara mafhum. Dan ataupun kita tahmid Alhamdulillah. Mana itu semua kita kata tu untuk menjadi tetap hati kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah semaya ni ialah tentang apa dia? Tentang khusyuk. Khusyuk dalam semaya ni. Khusyuk tu kan tetap hati. Hati tu tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi cara orang panggil nak suruh mudah kita tetap tu mana kita mengaku. Bila kita mengaku ni kita jadi kalau kita dengar kita malu matuk janji jangan tinggal aku ni. Jadi kita pun sebab itulah orang bila dia berasa ada nak belok dia jadi payah dia tak sih kata sebab tapi orang panggil tak ada pendirian dia bagi dia permainan lidah dia aja Jadi Allah Ta'ala suruh kita buat pengakuan supaya kita menjadi tetap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mengatik dia falsafah di antara kita meratik mana subhanallah supaya makna itu makna jadi tetap di hati kita. Yakni kita mentakdiskan Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala, maknanya menisbatkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu semaya Kalau haji umrah, dia punya tarbiyah itu ialah untuk orang panggil bukan mencetuskan maksudnya untuk nak menyuburkan lagi perasaan sayang kita kepada agama Islam dan juga umat Islam. Dia haji dengan umrah ni supaya kita belajar sejarah. Kalau anda pernah belajar sejarah sekolah dulu, anda pernah sekolah dulu cikgu sana apa matlamat belajar untuk kita sayang kepada negara bangsa kita. Supaya dulu makna anda belajar fiqh dakwah, belajar Muqarrar tu dah makna ustaznya dia daripada Pondok Munduk, dia belajar di Indonesia jadi maksudnya dia sebutlah dia banyaklah dia mengambil dalam dia kes-kes dakwah dia tu dia banyak mengambil ahwal yang berlaku di Indonesia yang kita tahu dengan gerakan kristianisasinya dan juga selatan Thailand. Jadi maksudnya rakyatnya makna dia kata makna orang Islam di selatan Thailand tu kan makna dah jati diri mereka tak ada. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu sejarah mereka, dah tak sayang dah kepada bangsa mereka sebab maknanya bila mereka masuk sekolah sia tu mereka sengaja tidak orang panggil disembunyikan sejarah. Mereka bukan mereka tu makna sengaja mana tidak digalak untuk belajar tentang sejarah bangsa mereka sendiri Jadi akhirnya begitu makna
orang-orang Melayu sebalik sana, okay? Bahasa Sia dah masuk ni. Bahasa Melayu pun, bahasa Sia tu jadi bahasa Melayu dah. Jadi itulah maknanya bila kita kembali kepada sejarah asal, barulah kita tu berasa ni nak orang panggil makna saya kepada bangsa. Seperti sejarah maknanya Fatani itu adalah sebenarnya sebuah negara Islam. Negara Islam mana negara Fatani Darussalam. Tu gelar dia dulu. Sehinggalah dia tu ditakluk oleh Siam. Tu masa Syekh Daud Fatani. Itu diceritakan oleh wakil daripada Persatuan Sejarah. Hana ingat lagi ni. Ketika hari pondok yang mula-mula dibuat di Pondok Bersama tahun 92. Jadi maknanya ni maknanya dia cerita dia Islam tu mula-mula sampai ke Fatani ni. Tu siapa dia yang bertanggungjawab mengislamkan Raja Fatani. Tapi akhirnya ni ketika Syekh Daud Fatani tu dalam usia remaja 17 tahun, masa tu serangan Siam kali yang ke-6. Akhirnya dapat menakluk Kristian sampai sekarang dah. Syekh Daud Fatani dibawa lagi oleh pihak istana kerana Syekh Daud Fatani itu dah terdapat dikesan oleh istana mempunyai orang panggil bintang keulamaan dia tu begitu sangat merenyel. Lalu dia diselamatkan lari balik pergi kita ni sampai ke Pulau Duyun duk sehari bersama dengan cucu saudara dia Syekh Nimat kecil Sahibul Matal Ain Badarang itu. Kemudian pergi ke Aceh duk setahun barulah naik ke Makkah. Dan sehingga akhirnya hanya 2 kali itu ada dalam buku yang ditulis oleh H.W. Sagir Abdullah, ulama terulun Nusantara. Di antara disebut ialah Syekh Daud Fatani. Mana Syekh Daud Fatani dia kembali ke tanah air negara bawah angin ini 2 kali. Kali yang pertama di atas jemputan anak murid dia yang menjadi sultan di Sambas. Dia pergi belajar di Mekah bersama dengan Syekh Daud Fatani, dia balik jadi sultan. Sambas ini di Kepulauan Sulawesi. Itu matan Jawharatul Syarah dia dalam kitab Jawi itu. Perasaan kada penulis dia tu siapa dia? Dia tak sebut, dia sebut seorang ulama Melayu atau Jawi daripada Sambas. Dia tak sebut nama dia. Hok Jawi tu makna dia terjemah dia syarah jadi kita tak tahu dia iktimak kepada syarah mana. Tapi maknanya seolah-olah macam syarah yang mustaqil berasingan diterjemah kepada bahasa Melayu. Jadi maknanya anak murid dia ni jemput, dia balik. Kemudian dia pergi ke selatan tadi, maknanya di Fatani lah, untuk meninjau keadaan. Dan dia dapati masih lagi dijajah, diperintah oleh Siam. Kemudian balik ke Mekah, kemudian dia datang sekali lagi berperang. Tapi tidak menelah. Akhirnya dia kembali ke Mekah. Dan sampainya dekat akhir hayat dia berpindah ke Taif. Mana dia berpindah ke Taif, orang tanya dia, apa tu guru pindah ke Taif molek-molek duduk di Mekah Dia kata, aku takut rasa hebah aku kepada haibah, kepada Kaabah, kepada Masjid Harun tak akan hilang. Dengan sebab duk pergi, tengok orang-orang Arab, orang kita orang nak pergi Mekah ni, kat pesan dengan mulut, jangan celupa Sehingga masa ada 1 tahun lagi tu orang Sabah di KLIA lagi Mutawih tu saya lah dia lepas pasport, tak kena dah. Ganahnya dia ganah. Siapa sini orang duk pesan lah, saya ni tak boleh ni Mekah ni. Bila Allah balik tu siapa kau jodoh juga? Dia kata ni bukan Mekah, dia jodoh. Okey. Jadi dia. Tu. Nak ayatnya kita orang Jawi ni, makna orang ni hok tidak duduk di sana ni, bila ke Mekah tu takut takut, rasa haibah. Tengok Kaabah, tengok Masjidil Haram mula-mula rasa haibah. Jadi Syekh Daud Fatani dia beralih ke Taif. Dia nak jaga makna ini, rasa haibah kepada Kaabah tu perlu dijaga tu. Jadi ialah maknanya kalau kita kira rugilah pula payah nak beroleh-alik Kalau mana duduk dekat di Mekah tu, maknanya memudahkan untuk beroleh-alik ke Masjidil Haram tu. Jadi anak ayatnya Hasan ni tak siapa lagi tu. Maknanya haji umrah tarbiyah dia ialah sayang kepada agama Islam. Sebab pekerjaan haji itu ialah mengimbau kembali orang panggil ataupun tafaul dengan kejadian berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ialah bapa model kepada Islam. Qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhan Nabi Ibrahim berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islam olehmu kepadaku. Maksud Islam tu maksud dirimu kepadaku. Qala aslamtu lirabbil alamin. Itu adalah dia ikrar. Qala aslamtu lirabbil alamin.
Aku Islam bagi Tuhan sekalian alam. Bila mengaku, Allah Ta'ala uji. Ujinya Gabriel, bawa anak isteri di satu tempat yang tidak ada sumber kehidupan. Air tak ada, menata tak ada, apa-apa tak ada ni. Kemudian tinggal ni. Allah Ta'ala perintah dia tinggal ni. Nak sabar tinggal orang panggil anak bini, anak pula masih dalam masa menyusu lagi ni, tempat yang sebegitu ni. Tapi itu perintah Allah Ta'ala. Islam itu maksudnya menyerah diri kepada Allah Ta'ala dalam arti kata menuruti segala perintah Allah Ta'ala tanpa berdolok dalih. Bila Allah Ta'ala perintah, maka teruskan. Tu. Jadi begitulah makna perbuatan manasikil haji itu, dan juga begitu juga umrah. Dan bila kita pergi sana, kita akan kalau gapo tu jejak Rasul tu macamnya maksud kita menjejaki jejak Rasul. Mana kita daripada safar kita daripada Mekah, Madinah, Mekah, di situlah kita akan terfikir bagaimana Nabi tu Allah. Maknanya orang panggil berjalan kaki ni. Kita ni naik bas, naik kereta ni. Makna sebegitu jauh-jauhnya jarak 400 km lebih, sama KBKL lah ni. Tu. Begitu juga Taif ni. Sampai ada mengatakan sampai 2 marhalah bukan dekat ni. Jadi macam mana dia tu pergi dengan Zaid bin Harithah dengan berjalan kaki. Kalau kita boleh bayangkan nak letih sehabis-habis letih siapa tu. Tapi sambutannya adalah sangat menyedihkan. Tu. Kerana disambut dengan anak-anak batu ni. Itu mana begitu susahnya agama Islam bermula daripada susah. Supalah orang-orang zaman dulu. Makna sebab apa? Orang panggil terbenanya insaniah. Sasa dulu sebab mereka dilatih oleh kehidupan zaman itu dengan kesusahan. Jatuh kepada kita orang zaman sekarang, kita tak tahu anak kita susah sikit rabuk ni. Mana tak biasa bertepuk dengan susah. Akhirnya tidak terbina lah orang panggil. Jadi begitu, mana Islam ini bermula dengan segala kesusahan. Jadi bila kita melihat segala peluang kesempatan kita beramal dengan amal Islam dengan begitu mudah, tidakkah kita tu rasa menghargai Allah mujurnya Tuhan ni nak semai Jumaat pun tak ada siapa dia marah, siapa dia murid, siapa dia ni. Lagi ni. Tapi kalau kita pergi Mekah itu begitu ada cabarannya. Tu. Itu haji umrah ni. Semaya. Jadi kita naknya sedekah. Sedekah tu ambil daripada perkataan apa dia? Sedekah benar. Orang yang bersedekah ini boleh melatihkan diri kita untuk jadi benar. Dengan iman kita. Kita beriman kepada Allah, kepada firman Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah. Bagaimana dia boleh jadi benar? Kerana bersedekah ni sebenarnya dia termasuk dalam amalan heavyweight. Maknanya bukan mudah nak sedekah ni. Sebab kita telah ditabiatkan, diperangaikan dengan saya harta kita. Apatah harta kita yang kita miliki ini dengan titik peluh kita, dengan susah payah kita, yang berhak menikmati harta kita ialah kita. Orang lain tak berhak menikmati harta kita. Nak usaha sendiri. Begitulah angkuhnya kita Padahalnya yang kita dapat itu ialah usaha kita, tapi kerana pemberian Allah Ta'ala. Jadi untuk kita memisahkan harta milik kita daripada diri kita dengan satu hala saja kalau ada timbal balik seperti jual beli, itu tak payah itu sangat menyusahkan. Maksudnya mujahadahnya kuat, mesti kena kuat. Dan satu-satunya amalan yang boleh menyebabkan kita rasa menyesal, maksudnya ini memberi peluang untuk syaitan ni masih lagi tasfikat konsep kita supaya kita ni tak dapat pahala ataupun jadi rugi. Setengah daripada yang menggugurkan pahala kita ialah kita menyesal melakukan ibadat. Menyesal semaya. Kita semaya saat ni tak ada lah pahala. Kita menyesal. Apa kita menyesal buat ibadat ni? Jadi kalau ibadat lain nak jadi menyesal tu payah. Tapi sedekah ni dia boleh jadi menyesal. Kalau semaya ada orang menyesal, Allah menyesal lah semaya sebenarnya. Tak ada. Gi haji wa umrah piti habis banyak. Bukan main. Menyesal ke tak? Tak menyesal. Bapa boleh bergerak naik kapal terbang ni, selama kali tak naik kapal terbang. Boleh naik kapal terbang, boleh jumpa macam-macam jenis orang duduk tempat orang ramai ni, kita suka. Jarang orang tak suka duduk tempat orang ramai ni. Membeli belahnya semua tu Jadi habis piti pun jadi tak berasa rugi. Ya macam dia, sebab itulah makna haji umrah ni dia syibih dengan melancong. Sebab itulah perlu ditarbiah betul-betul orang tu supaya jangan dia tu jadi macam melancong saja jadi maknanya walaupun habis piti banyak kita tak rasa rugi. Maknanya ibadat lain pun lagi. Tapi sedekah ni syaitan boleh konsep lagi. Kadang-kadang kita tersalah mungkin lawan gaduh. Kau mari dia mau mari tung lawan ambil sila napok merah. Nak wihuk hijau Allah.
Allah silap, tapi tak boleh nak undur balik lah, hanya kata kat orang pula ni. Itu misalnya, contohnya, maksudnya sedekah ni dia boleh jadi menyesal lagi lepas daripada kita buat. Tu. Sebab tu nak jaga dia. Dan sedekah ini dia pada masa akan datang dia ada benda yang boleh menggugurkan pahalanya dengan cara sangat banyak ni. Itulah sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan sedekah, yakni pahala sedekah kamu dengan mengungkit. Itu patah lagi yang paling besar sekali. Dalam bab pemberian jangan kita mengungkit. Yalah masa kita baik dengan dia, bui semua lah ni. Kadang-kadang bukan orang lain, adik-beradik kita, anak saudara kita ni. Jadi maknanya moga adik-beradik kita tu susah hidup pada dia anak ramai ni. Jadi begitu ada salah seorang daripada anak saudara kita lah, anak adik kita tu nampak ada bakat dalam pelajaran ni. Jadi kita pun maklum sajalah untuk orang panggil kos pembelajarannya tu ni. Jadi agak orang panggil agak banyak juga ni. Jadi kita pun begitu dia tu nak mari pinjam berhutang ke apa ni, kita begini Ahmad sore ni biar akulah jaga ni. Segala pelajaran dia tu minta semikirlah aku tanggung ni. Tu. Tak apalah adik-beradik. Ni adik-beradik ke? Tak ada lah ni. Kita bermula daripada satu rahim yang sama ni. Tapi ni esok ni adik-beradik ni dia balas bila time sako lah ni. Sebab tu Tuhan tak lek ulama ijtihad untuk apa-apa keputusan. Sebab dia Tuhan tahu dah bab harta ni manusia dia tak boleh. Maka biar kembali kepada tawakuf kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menetap dah 1/2 ke 1/3 ke. Orang panggil separuh daripada lelaki. Itu semua faridatan min Allah. Ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mempertikaikan juga, tu cari nahah lah, cari balok ni. Jadi maknanya ialah makna dia tu duk tolong anak saudara dia, siapa anak dia tu jaya masuk universiti gapo semua ni. Bila berlaku clash dengan adik-beradik dia ataupun dengan anak saudara tu sendiri, dia pun pakai tu amat tu maknanya dia boleh berjaya sampai sekarang tu. Mula ni duk tu period ni dia berjaya ni, jadi boleh setara ni aku dah semua ni duk tanggung ni. Bakit tak ada. Tu ya, kita bila kita sakit hati nak marah kita akan bakit lah. Dengan sebab itulah maknanya nak marah setara mana. Yalah mana tak sakit hati kita duk tolong dia semua-semua, tiba-tiba dia tikam belakang kita kat bersekongkol dengan musuh kita misalnya ni. Sebab dia tak sakit hati ni. Jadi dia kena sabarlah, sabarnya jangan mani wal adha, ataupun menyakiti hati orang yang beri, yang kita beri tu. Supaya orang zaman dulu banyak adik-beradik juga. Orang zaman dulu kat banyak dah pesin berhutang berah ni, mungkin susah zaman dulu. Susah kawan ni orang panggil tak ada ni. Dia berhutang berah dengan kakak ni. Lama-lama kakak tu mung ni tok laki malah macam-macam dia mengepek ni. Kawan ni berair mata pun semula pula terdesak pergi minta pula dengan kakak dia ni. Tapi berair mata lah ni, nyok kata ni. Jadi semua itu menyebabkan kita terlepas ni. Jadi nak ayatnya ni, mana nak ayat apa sebab bab harta ni kita ni, mana kita rasa saya itu menyebabkan kita rasa menyesal. Jadi sedekah, orang yang boleh bersedekah itu maksudnya benar dia sebab dia sanggup berkorban, dia sanggup mujahadah sungguh-sungguh. Mana untuk dia melepasi kepada tahap dia tu boleh memberi itu ni. Tu perlu kepada usaha mujahadah yang sangat gigih. Bermakna benarlah dia tu. Makna bila dia berkemakna dia tu benar dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita bersedekah itu makna kita latih diri kita untuk jadi benar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nampak-nampaknya ni nak menai zakat ni. Itu maksudnya mana hok paling utama sekali ni, hok afdal sekali ni. Tu. Jadi kalau kita ni, kalau maksudnya ni dia buat rupa soalan ni, dia kata persabilillah sebabnya begini ni. Jadi kita kalau orang mana orang mendengar tu mana yolo ni. Bila dia royak bab zakat pula, nampak zakat pula ni. Macam Allah yarham Haji Sulaiman Siram dulu. Ana mengaji falak dengan dia, ngaji Rubuk Mujayab hari Jumaat ni. Jadi tahun berapa naik ke bulan tu? Mula-mula naik ke bulan 70 berapa? Tahun 70 berapa? Masa itulah dia isulah dia tu buka sekolah Arab dia dekat di Sirah tu. Bila dah
Geger dah kata mereka kata hatta ke bulan tu jadi geger memang seluruh dunia lah geger. Yolo kan jadi isu dia kata siapa tak siapa. Ada dua ting lah kata siapa. Ada kata tak siapa ni. Siapa tak boleh nak mengajar. Bodoh-bodoh tanya masuk kelas. Dah tanya siapa kau tak siapa. Jadi ustaz-ustaz dah ni. Akhir sekali ni dia cerita sendiri ni. Moga dia tu dia tahu ilmu falak, maknanya dia pandangan dia berbeza lah ni. Jadi sini bo duduk balah siapa kau tak siapa, mana dia buat perhimpun ni. Dia buat perhimpun ni dia pun royak. Dia kata tak siapa. Hujah dia gini. Bila dia kata tak siapa, hujah dia begini. Semua kata oh ya betul tak siapa. Lepas tu dia kata aku kata siapa pula. Dia pun bawa hujah siapa. Ya lo boleh jadi siapa ni. Jadi sekarang kena boleh duduk kecilnya duduk dia. Dah mung tak siapa tak mung duduk dia pengajar. Duduk sibuk duduk bercara benda tak duduk pedok. Ni orang ayat ini kata ya lo ni setuju. Ayat kau ni setuju juga ni. Maknanya mung kau tak tahu kau satu ni. Jadi tak duduk pedok duduk kata sama duduk bahas sama-sama bodoh berlaku ni. Jadi moga kita tidak ahli dalam suatu bidang tu kita duduk bahas lah gitulah ni. Kalau orang profesional sungguh kat dia bahas tu berdasar kepada fakta ni tak apalah. Kita ni tak tahu sekarang ni duduk main perasaan kita nak fikir capun dengan perasaan duduk rasa sama. Mana boleh pun ni. Tapi bagi orang panggil dalam orang mengaji ilmu astronomi falak tu mana boleh tu dekat sangat aja ni. Tu. Jadi itulah maknanya ni. Nak ayatnya ni. Nak ayatnya ni persoalan dia buat ni bila kata dia rupa soalan dia tu dia ayat dah. Nampak perasabil ni pertaruhan nyawa ni kerana meninggikan agama Allah Taala ni. Maknanya ni lah lebihnya berkali gak ataupun haji ataupun zakat. Kerana menyatakan benar. Itulah. Zakat tu makna sedekah menyatakan benar oleh yang mengeluarkan akan zakat tu iaitu hartanya. Tu. Diberikan mustahiknya. Orang yang berhak akan terima zakat lagi manfaatnya tercampai kepada orang fakir. Yang itulah makna harta itu jadi dapat manfaat kepada orang lain, pada orang fakir. Itu pada makna menolong orang Islam dan miskin. Atau puasa puasa paling afdal. Puasa Ramadan. Sebab apa? Kerana mengeras atas menahankan nafsunya. Puasa ni begitu sifat dia. Puasa ni ialah stamina nafsu, kita nak bina kekuatan hati kita. Dia puasa ni latihan sabar lah. Sabar tu satu alat yang sangat penting dalam agama untuk kita dapat kejayaan apapun ni. Kerana puasa itu maknanya asyam atau asam itu dan dalam Quran apa Allah Taala sebut la'allakum tattaqun. Puasa tu tujuan supaya takwa. Takwa dengan puasa tu makna dia sama lebih kurang. Takwa dia akan pergi kepada makna at-tanazu juga al-kaf. Mana diri mana menahan diri kita daripada bahaya akhirat, yakni masuk neraka. Jaga diri kita daripada api neraka. Tu makna takwa. Ini macam mana nak jaga tahan nafsu kita daripada buat benda hak Tuhan murih. Maka puasa pun lagi itu juga makna dia tahan juga al-kaf juga. Tu. Jadi puasa tu puasa tu kalau kita percaya lebih hadiah perisai bagi orang mukmin macam-macam lah ni. Jadi nampak puasa ni lebih. Tapi semaya dia tak sebut ni. Atau semaya berkali lebih sekali sebabnya ni. Jadi dia tak sebut dalam soalan dia. Tu. Maka dijawabnya maka yang terlebih afdal ibadat badan kemudian daripada iman itu sembahyang. Tapi dalam andaian soalan dia tu tak ada buat ni, dia tak ada ayat. Kau semaya lebih sekali sebabnya semaya ni gini atau ayat lagi tu. Tu. Ini memanglah maknanya yang afdal sekalinya ialah semaya lah selepas daripada iman dengan iktibarkan ibadat badannya. Ibadat badan. Tu. Kerana fardunya tertentu atas tiap-tiap orang. Jadi makna semaya ni lah habis istighraq istiab maratai semua orang tak ada koi. Kalau puasa kalau amanah haji ada koi, zakat ada koi semua ni orang panggil akil baligh. Dia tiap-tiap daripada peran manakala dan tiap-tiap daripada peran dan haji dan zakat tiada tertentu dengan asalnya.
Tidak muta'ayyan mana-mana, tidak muta'ayyin atau muayyan mana pada asalnya ni. Kalau zakat, kalau ada harta tak ada harta nak zakat gabrionya ni. Tu. Semaya ni tidak. Asalkan ada akal baligh wajib kena semaya. Ni. Maka adalah semaya fardu itu afdal daripada segala furud fardu-fardu. Kalau kita nak sebuahkan perbandingan amalan fardu paling afdal sekali ke apa dia? Semaya fardu. Dan sunat afdal daripada segala sunat. Kalau kita tewah sama-sama sunat, ibadat ke apa dia paling lebih sekali? Semaya sunat. Jadi bermakna semaya itu duduk nombor satu sama. Dan tiada datang i'tira menuntut ilmu dan hifzul Quran. Dia kata lebih menuntut ilmu lah, lebih hafal Quran lah, kerana keduanya itu daripada furudil kifayah. Itu makna fardu kifayah. Tu. Hafaz Quran itu tidak fardu ain. Menuntut ilmu tu pun dia lah fardu ain tu amal jadi fardu ain. Kemudian lepas pada semaya, nombor satunya semaya. Kemudian yang mengiringi semaya itu ialah puasa. Itu di atas khilaf ulama lah. Kata qil haji. Dan kata qil lain daripada yang demikian itu hak lain, tidak haji, tidak puasa. Jadi hak semaya itu nombor satu sepakat. Su'ila radhiyallahu an, adakah sembahyang hari raya fitrah afdal daripada hari raya adha atau akasnya, ataupun hari raya adha itu lebih afdal daripada hari raya fitrah atau fitri? Maka dijawabnya radhiyallahu an, sembahyang hari raya adha afdal. Sembahyang hari raya gerbe itu lebih afdal daripada sembahyang hari raya fitri, Idul Fitri. Tapi hal ni khilaf bagi kata Izzuddin Ibn Abdissalam. Jadi Izzuddin bermakna khilaf, dia kata lebih semaya hari raya fitri berbanding mana semaya adha. Su'ila radhiyallahu an, pada sunat yang mengiringi fardu, adakah ia terlebih afdal? Ini sunat rawatib dah ni, daripada semaya malam, semaya tahajud. Jadi semaya rawatib mengiringi fardu tu kau lebih afdal daripada semaya malam tahajud. Dan jikalau yang bukan muakkad sekalipun. Jadi rawatib itu yang mengiringi fardu itu ada muakkad dan ghair muakkad. Jadi kalau lebih rawatib tu maknanya dua-dua tu lebih daripada semaya malam belaka kau. Yang ni muakkad saja kau lebih daripada semaya malam, ataupun muakkad dengan ghair muakkad tu dua-dua tu lebih daripada semaya malam lagi. Tu. Maka dijawabnya sembahyang rawatib, dan jikalau yang bukan daripada muakkad afdal daripada semaya sunat pada malam. Tu dia. Sebab apa? Sebab dia tu mengiringi fardu. Dia berkaitan dengan fardu. Ibadat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah fardu. Apa pula mana semaya tu paling lebih sekali. Rawatib tu ialah yang berkaitan dengan semaya fardu. Situ dia tempat yang jadi lebihnya. Dia tu mengikut bagi semaya fardu. Sekira-kira tak ada semaya fardu tu tak sunatlah kita semaya rawatib. Janganlah pula seorang tu dia tak semaya fardu zuhur. Alih-alih nak semaya sunat qabliyah zuhur lah, ba'diyah zuhur. Itu tak menjadi tak ada lah lagu tu. Tapi kalau lagu tu maksudnya dia orang panggil, makna bukannya orang panggil meredakan Allah Ta'ala buka. Maksudnya perbuatan itu sumban lah orang panggil. Tu. Walaupun huk sunat ghair muakkad, semaya kapit fardu tu, berarti itu lebih afdal daripada sunat pada malam semaya tahajud. Suka lah kita lagi tu ni. Kalau kata tahajud lebih afdal sekali ke? Dan daripada semaya tarawih, semaya rawatib tu lebih power lagi, lebih afdal daripada semaya tahajud dan juga semaya tarawih. Yang mana semaya tarawih pun kita tahu juga mana fadilahnya juga sangat besar. Tapi kalau begitu maknanya kita dengan otomatiknya kita tahu, kalau orang panggil semaya tarawih pun kita mana kita tahu sangat besar fadilah dia. Jadi kalau semaya rawatib itu lebih besar lagi ke? Itu sepatutnya boleh orang panggil memberi kefahaman kepada kita semaya rawatib, sunat rawatib itu sangat-sangat penting. Dan jikalau yang bukan Su'ila radhiyallahu an, daripada kata Syekh
Daripada kata guru, 3 nawafil muakkadat. 3 semaya sunat yang muakkadat. Dan iaitu semaya malam, semaya tahajud, dan duha, dan tarawih. Itu makna semaya-semaya sunat yang muakkadah. Dan kerana apa dinamakan muakkadah atau ghair muakkadah, maka dijawabnya sunat yang muakkad itu barang yang mengekalkan dia, tiada ditinggalnya. Jadi kalau kita ambil daripada makna harfiah, muakkad yang sangat kuat dituntut akan dia. Yang membawa kepada mengekalkan dia, sunat muakkad ni tiada ditinggalnya. Dan yang ghair muakkad itu barang yang dikerjakan dia sunat ketika dan ditinggalkan setengah ketika. Dikerjakan dia sunat ketika, makna setengah ketika ni. Kalau sedap sikit ayat ni, pihak kepada ayat seterusnya, perkataan seterusnya. Maknanya dikerjakan dia bukan sunat ketika, setengah ketika, dan ditinggalkannya setengah ketika. Pada satu masa ditinggalkan, pada masa dibuat. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang atasnya qada sunat zuhur. Dia ada qada semaya sunat zuhur. Ya muakkad, ya muakkad 2 rakaat yang pertama tu lah. Yang qabliyah, dan ba'diyah. Mana? Ada sunat yang mengifad, adakah? Mana dah? Maka dijawabnya sunat yang muakkad itu barangnya. Soratannya qada sunat, beradu situlah. Su'ila radhiyallahu an. Siapa puji ada siapa masih ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab.